Okey. Kita ni biasanya kita dah banyak sangat dah orang bercerita kepada kita tentang bisnes, tentang apa semua. Betul kan? Jadi kita dah banyak dah masalah yang kita hadapi. Kita jumpa rata-rata kita pergi mana-mana tempat tu orang cerita dah kenal dengan tu, dah kenal dengan ni. Okey. Kita apabila nak buat sesuatu benda, tak kiralah bidang perniagaan yang macam mana. Okey, kita kena fikir kepada 4M. 4M. Kita nak buat penilaian kepada orang bercerita pada kita tu, kita nilai kepada 4M. 4M ni, bagi saya 4M ni ialah yang pertama sekali ialah mekanisme. M pertama ialah mekanisme ataupun mekanisme. Mekanisme ni Melayu kata mekanisme lah. Mekanisme ni ialah apa platform yang kita nak tumpang untuk mencapai matlamat kita. Orang yang bercerita pada kita, dia ada matlamat dia. Tapi kita pun kena fikir, kita join tu, kita nak apa matlamat kita. Jadi mekanisme ni, kita tengok kemungkinan mekanisme ni ialah mengenai syarikat. Orang cerita kepada kita syarikat baru ke, syarikat lama ke, syarikat apa tu, itu bagi saya tak penting. Yang penting ialah syarikat tu yang pertama dia wujud. Sekarang ni wujud tak wujud? Syarikat tu wujud, dia ada. Makna kita boleh jumpa. Ada orang dia syarikat tu dia dalam internet saja. Kononnya syarikat ni ada di mana? Syarikat ni ada di Geneva. Syarikat ni ada di mana-mana lah kan. Okey, kita kaji tengok. Okey, kalau boleh pergi Geneva, pergilah. Kalau tak boleh, kan? Jadi syarikat tu wujud. Yang kedua ialah lesen-lesen dia. Makna dia menurut undang-undang. Dari segi undang-undang dia, dia betul-betul ada ke ataupun dia macam mana? Sekarang ni kita tengok SSI dari segi undang-undang ada tak? Kita ada lesen, kita dah 58 tahun kita berniaga. Kalau lesen kita lesen tipu, lama lah kita kena. Betul tak? Dari segi undang-undang. Kemudian kita tengok pula dari segi pengurusan dia. Dia ada tak pengurusan dia? Kita tengok dari segi pengurusan dia. Betul ke tak betul? Dia ada tak dari segi kewangan dia, dari segi bank dia. Kita di SSI ni, kita orang beli kereta menggunakan nama kita saja sudah lebih daripada 100. Kalau kedudukan kewangan kita tak kukuh, adakah bank nak bagi? Ya, jadi ini semua kita check. Sekarang syarikat bagus. Orang lain pun beritahu kita, okey, syarikat dia pun bagus juga. Syarikat dia kaya, syarikat dia besar, syarikat dia wujud. Betul kan? Okey, jadi makna dari segi syarikat saja okeylah. Tapi syarikat saja tak boleh membolehkan kita berjaya. Kita sertai kita nak berjaya capai matlamat kita. Betul tak? Itu. Jadi syarikat saja tak boleh bagi kita berjaya. Kita perlukan M yang kedua. M yang kedua ialah money. Duit. Nah, ini ataupun kita panggil modal. Duit. Maksudnya ialah mampukah kita keluarkan duit dengan jumlah yang kita mampu, tapi kita boleh capai matlamat kita. Kalau kita ada banyak duit, tak apa, kita boleh capai matlamat biasanya. Tapi dengan duit yang sikit, bolehkah kita capai matlamat kita? Yang ini dia tengok modal dia. Ada kadang-kadang modal terlalu besar, kita tak mampu. Betul kan? Tapi kalau modal terlalu kecil pula, bolehkah kita percaya boleh jadi macam tu? Faham tak? Jadi dengan sebab tu kita tengok modal kita, dan kita juga kena tengok keupayaan, kemampuan syarikat untuk bayar balik kepada kita. Iaitu apa perniagaan dia? Dia ada tak perniagaan yang sebenar yang membolehkan dia bayar balik kepada kita? Boleh tak? Okey, jadi itu dari segi duit. Orang pun cerita juga sama. Okey, dia pun cerita, oh syarikat dia ada cara bagaimana syarikat dia dapat duit untuk bayar balik kepada kita lah, apa semua. Dia pun cerita okey, tapi belum tentu boleh berjaya lagi. Kita perlukan M yang ketiga. Apa tu M yang ketiga? Kita perlukan method.
kaedah ataupun strategi. Strategi. Sebab tu bila orang cerita kepada kita bisnes, kita jangan terpengaruh dengan syarikat bagus, modal pun okey. Kalau saya akan tanya dia, apa strategi yang membolehkan kita join, kita jadi sampai matlamat kita. Selalunya orang takkan bagi strategi. Dia duk fikir dia punya strategi saja. Jadi kita kena tahu strategi. Jika orang tak bagi tahu kepada kita strategi, kita kena balik, kita kena fikir, tengok plan dia macam mana, apa semua, dah fikirkan ada tak strategi yang kita boleh buat supaya kita berjaya. Kan? Kalau nak bagus lagi, dia bagi kita strategi. Sebab yang penting kita join apapun, kita nak capai matlamat kita dari segi keuangan. Betul tak? Jadi, kalau strategi tu ada, baru dia jadi. Kita ada bagi strategi tak ni? Kita selalu bagi strategi. Dan yang keempat, yang keempat ni kita panggil mentor. Mentor ni siapa? Mentor ni ialah orang ataupun organisasi yang boleh tunjuk ajar kita, yang boleh bantu kita untuk capai matlamat kita. Jadi mentor ni tak semestinya orang yang sudah berjaya. Orang yang sudah berjaya tu kita panggil idola. Kan, kita nak jadi penyanyi pandai macam Jamal Abdillah, betul kan? Itu idola. Tapi bolehkah Jamal Abdillah ajar kita? Jadi jangan ikut idola, kita kena ikut mentor. Okey. Jadi mentor ni selalunya dalam bisnes yang macam kita dirujuk kepada siapa? Dirujuk kepada leader lah. Betul kan? Dirujuk kepada leader. Kalau leader tu betul cara dia, kemungkinan kita untuk berjaya tu banyak lah. Tapi kalau sekiranya leader ni dia tak boleh jadi mentor kita, kan? Kalau dia sendiri tak boleh jadi mentor, dia kena perkenalkan kita kepada mentor dia. Faham tak? Dia nak mentor dia. Jadi kalau dia sendiri pun tak boleh jadi mentor, dan dia pun tak bagi kita siapa mentor dia, jadi masalah lah, kan? Selalunya yang berlaku, kalau saya andaikan mekanisme ni, syarikat ni ialah bas. Kata saya nak pergi KL, saya nak naik bas. Jadi saya kena tengok dulu, yang pertama bas tu kena ada lah. Mana ada lah bas tu. Bas tu kena ada ciri-ciri yang saya tengok, boleh sampailah ke KL, kan? Tak semesti cantik sangat, tak elok mana pun tak apa, tapi janganlah buruk sangat. Tengok tu, kita tengok, kita boleh nilai bas ni kalau pergi KL sampai ke tak, kan? Katalah bas tu okey, jadi selesailah satu. Tapi belum tentu boleh sampai. Tengok dia punya tambang dia pula. Kalau bas cantik, tambang sampai kita tak mampu, tak boleh juga, kan? Kalau bas tak cantik mana, tambang mahal sangat, kita pun rasa pelik juga. Kalau bas cantik tapi tambang murah sangat, ini sekali lagi bas tak sampai lagi kot. Rosak tengah jalan, nak repair pun tak boleh, kan? Jadi kita pun tengok, okey, tak apa, bas pun sesuai, tak apa, tambang pun kita mampu. Kita tengok perjalanan dia, kaedah dia. Kita kena tahu, kalau sekiranya kita daripada Penang nak ke KL, nombor satu, kita kena lalu jambatan dulu. Mana-mana jambatan, betul tak? Keluar daripada pulau. Selepas tu kita kena lalu kawasan Nibun Tebal. Lepas Nibun Tebal, Parit Buntak. Lepas Parit Buntak, Taiping, betul tak? Lepas Taiping, Ipoh. Lepas Ipoh, Simpang Pulai. Lepas tu sampai di Tapah. Lepas Tapah, maknanya kita kena tahu perjalanan dia nak pergi tu. Dia nak bawa kita ke mana. Jangan tersilap naik pula. Kita nak pergi KL, naik bas pergi ke Kangat. Betul tak? Jadi ini kita panggil strategi, method, macam mana kita nak sampai. Jadi itu yang ketiga. Dan yang keempat ialah tengok driver dia. Betul tak? Tengok driver. Kalau ini okey, bah okey, tambang semua okey, perjalanan bagus, tapi driver ni
Asyik-asyik mabuk je. Hari ni dia bawa bas Express National nak pergi KL. Kita pun tumpang lah sebab nak pergi KL. Sebab kita pun tengok bas okey, duit tambang okey, perjalanan ke KL pun kita tahu. Kita pun naik. Naik-naik sampai tengah jalan, dia tengok bas Naila pula lalu. Kan, dia tengok bas Naila cantik lagi, bas 2 tingkat apa semua. Dia tengah duduk bawah ni. Dia tengok-tengok orang pula offer dekat dia, kata, bawa bas ni lah, gaji mahal sikit. Apa dia buat? Dia berhenti bas tu tepi jalan, dia pergi bawa bas Naila. Habis kita jadi macam mana? Habislah. Inilah punca dia. Jadi dengan sebab tu, mentor ni lah yang akan tunjuk ajar kita, strategi kita, dia kena bawa. Kalau mentor ni ataupun leader ni asyik tu, driver ni, sekejap dia buat benda tu, sekejap dia buat benda ni, ya kita yang ikut dia ni macam mana? Kan? Kalau sekiranya dalam bas tu, driver asal je, driver nombor 1 tu, yang tu asyik duk pening saja, sekejap lari sana, sekejap lari sini. Kalau nasib kita baik, di kalangan penumpang bersama kita tu, ada yang boleh bawa bas. Nasib kita lah, okey lah juga. Sebab yang tu tak ada, boleh lah bawa slow-slow pun okey lah. Janji kita sampai ke matlamat. Tapi kalau sekiranya dalam bas tu semua penumpang tak ada lesen, tak ada lesen yang boleh bawa bas lah, maka akan matilah semua tu. Yang tu akan duduk situ lah. Orang-orang ni akan berfikiran apa? Dia tak kata mentor dia tu masalah. Dia akan kata apa? Dia akan kata bas masalah. Betul tak? Jadi bas tak ada masalah pun. Jadi inilah punca mengapa orang gagal untuk capai matlamat dia. Bukannya sebab company, bukannya disebabkan oleh dia tak ada duit nak join, bukan disebabkan oleh metod strategi, tapi kebanyakannya disebabkan oleh mentor dia, oleh orang yang membawa dia. Jadi kita, kalau kita nak berjaya, kita kena cari mentor yang betul, leader yang betul, kumpulan yang betul, barulah kita boleh. Dan kita pun kalau kita nak supaya orang ikut kita, kita pun kena jadi leader yang betul, leader yang mempunyai 4M ni. Okey ya? Jadi itulah pilihan yang sepatutnya kita buat.